Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar. Okey, sebelum tu, okey, apa khabar semua? Okey, harap semua dapat jaga dirilah di masa pandemik COVID-19 ni. Okey, hari ini kita akan masuk lagi kepada satu tajuk baharu, iaitu dalam bab 9 garis lurus. Okey, akan masuk kepada 9.1 garis lurus. Sekejap ya, saya present slide. Okey. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut berkaitan dengan garis lurus ini, okey, kita imbas kembali dahulu. Okey. Okey. Jikalau kamu masih ingat, okey, sebelum ni sewaktu di tingkatan 2, kamu sudah pernah belajar berkaitan dengan kecenderungan dan arah kecenderungan ataupun kecenderungan lah. Okey, kalau kamu tengok di sini, saya tunjukkan kecenderungan M bagi garis lurus yang menyambung dua titik maksud itu X1, Y1 dan X2, Y2. Okey, kita dapat tulis kecenderungan ni. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 untuk cari kecenderungan. Ataupun dengan cara M sama dengan pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, ini apa yang telah kamu pelajarilah di dalam sewaktu di tingkatan 2 sebelum ni. Okey. Jadi kita masuk kepada hasil pembelajaran. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi. Okey, kita tengok di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk membuat perkaitan antara persamaan Y sama dengan MX plus C dengan kecenderungan dan pintasan dengan betul. Okey, yang pertama. Okey. Yang kedua, membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus dengan tepat. Okey. Yang ketiga, menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain seperti AX plus BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1 dengan tepat. Dan yang keempat, menukarkan AX plus BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1 kepada bentuk Y sama dengan MX plus C dan sebaliknya dengan betul. Okay, ada 4 lah. Seterusnya, kita mula masuk kepada topik yang pertama, kaitan dengan garis lurus. Okey. Kita tengok garis lurus ni. Bagi suatu fungsi linear Y sama dengan MX plus C ialah kecenderungan, kalau di sini M ni adalah kecenderungan dan C ialah pintasan Y. Bagi suatu garis lurus lah. Bagi satu garis lurus Y sama dengan MX plus C ni. Okey. Seterusnya, kita tengok sini graf untuk fungsi linear. Okey. Y sama dengan MX plus C ialah satu garis lurus. Y sama dengan MX plus C ni adalah satu garis lurus. Okey. Fungsi linear bermaksud fungsi linear kita dapat tahu fungsi linear ni diwakili oleh graf fungsi yang terdiri daripada garis lurus. Okey. Okey, jadi kita boleh tulis dia secara generalisasi persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX plus C. Kita boleh katakan inilah yang tadi tengah atas ni. M ni sama dengan kecenderungan, M kecenderungan
dan mx plus c, yaitu c dia adalah pintasan y. Pintasan y. Oke, seterusnya kita tengok. Persamaan garis lurus yang selari dengan paksi x ialah y sama dengan h dan kecerunan dia sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Kalau di sini saya lukiskan satu paksi. Saya lukiskan satu paksi. Yang mana garis satu garis y sama dengan h memotong paksi y, dan dia selari dengan paksi x. Inilah dia selari dengan paksi x. Dan mempunyai, kita boleh katakan dia punya kecenderungan adalah kosong. Kecenderungan dia kosong, sebab dia garis lurus. Kecenderungan dia kosong. Ingat, y sama dengan h. Dia adalah persamaan garis lurus yang selari dengan paksi x. Begitu juga dengan persamaan garis lurus yang selari dengan paksi y. Di sini, Di sini saya tersilap tulis. Di sini sepatutnya dia selari dengan paksi y. Ialah x sama dengan h. Kalau ini tadi dia y sama dengan h. Jadi di sini saya buat satu ini. Ini yaitu garis x sama dengan h. X sama dengan h yang mana dia selari dengan paksi y sini. Paksi y dan dia memotong paksi x. Lepas itu dia selari dengan paksi y. Tapi kita berusaha di sini kecenderungannya adalah tidak tertakrif. Tak boleh dikira lah. Tidak ada kecenderungan dah. Jadi kita lihat contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh soalan lah berkaitan kecenderungan dan pintasan tadi. Kita dapat sini dia ada beri kita dua soalan yang kita tentukan kecenderungan dan pintasan y. Kecenderungan dan pintasan y. Soalan pertama, y sama dengan 2x plus 9. Jadi kita tengok macam mana dia buat. Kita bandingkan persamaan ni, y sama dengan 2x plus 9 dengan y sama dengan mx plus c. Kita bandingkan dia. Mula kita lihat y. Yang depan ni y, tengok bahagian depan y sama. Sama. Lepas tu tengok sini, satu lagi tengok x. Sama. Untuk kita bandingkan tu kedudukannya mesti sama ya. Jadi kita dapat katakanlah di sini. Kalau dapat sini m dia adalah sama dengan 2. M dia sama dengan 2. Dan satu lagi 9 ni adalah C ataupun dia punya pintasan y. Jadi kita boleh katakan kecerunan dia sama dengan 2 dan pintasan y dia sama dengan 9. Seterusnya kita lihat untuk soalan yang kedua, soalan B. Dia beri kita 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Jadi macam mana kita mau selesaikan dia? Kita kena jadikan dia dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Kalau nampak macam dia beri ni, soal dia beri ni, dia bagi kita 3y. Tapi kita hanya mau y saja. Kita mau y ni perkali depannya 1. Tapi dia beri kita 3. Jadi macam mana kita menjadikan yang 1? Kita bahagikan dia dengan 3. Ni, dia bahagikan dengan 3 supaya perkali y itu adalah positif 1. Jadi kalau bahagian depan ni, bahagian sebelah kiri ni, kita bahagikan dengan 3.
otomatis bahagian sebelah kanan pun kita akan terbagikan dengan 3. Jadi, terselesaikan yang kita akan dapat yaitu, ini kita boleh potong. Ini dapat Y. Ini kita akan dapat negatif 2/3X. Dan kalau ini kita boleh selesaikan, kita dapat tambah 4. Jadi ini baru persamaan yang boleh kita bandingkan dengan yang Y sama dengan MX plus C. Baru boleh kita bandingkan. Jadi, kita bandingkan, kita tengoklah Y. Y. Lepas tu X. Sudahlah. Lepas tu kita tengok M. Ini nilai yang pertama, M. Kita dapat di sini, tengok di sini, nilai yang pertama dia, inilah negatif 2/3 M dia. Jadi kita tulis M dia sama dengan negatif 2/3. Lepas tu kita tengok di belakang lagi, plus sini, iaitu positif 4. Jadi kita boleh katakan C dia sama dengan 4. Jadi maka kecurunan dia sama dengan negatif 2/3 dan pintasan Y dia sama dengan 4. Ini adalah contoh macam mana kita mencari kecurunan dan pintasan Y. Kita lihat yang seterusnya. Sini. Di sini, tengok soalan dia. Sini saya terus bagi jawapan lah. Soalan dia, nyatakan nilai H bagi graf garis lurus di bawah. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Sebelum tu, dia ada bagi dua soalan. Kita lihat yang pertama dahulu. Kita lihat yang pertama dahulu. Dia bagi kita satu graf garis lurus lah. Paksi X, paksi Y. Lepas tu dia ada satu persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan H. Y sama dengan H. Yang mana tadi kita sudah belajar, saya sudah sebut juga. Y sama dengan H. Y sama dengan H ni, dia punya pintasan dia, dia akan memotong di garis Y dan dia akan selari dengan paksi X. Jadi, dia minta kita cari nilai H ni. Nilai H. Untuk kita dapatkan nilai H, Y. Dia kata sini Y. Jadi, kita kena tengok nilai Y di setiap poin yang dia beri. Kita dapat di sini, dia beri kita poin-poin lah. Dia beri kita 3 poin. 3 poin yang mana ni kita berkata ni nilai X, nilai Y. X, Y, X, dan Y. Yang mana satu kita akan ambil. Sebenarnya, kalau kamu perhatikan di sini, nilai Y untuk ketiga-tiga poin ini adalah sama. Semua sama. Manakala nilai X sahaja yang berubah. Jadi di sini kita ambil nilai Y. Nilai Y sebab dia berada di, kalau kita nampak di sini, dia potong paksi Y ini dan dia kena di dia kena di titik 6 di sini. Sebab itulah kenapa semua nilai Y dia adalah sama. Sebab dia memotong di paksi Y dan dia kena di poin 6 lah. Jadi kita boleh katakan H sama dengan 6 kerana garis lurus Y sama dengan 6 sentiasa berjarak 6 unit dari paksi X. Yang ini ni dia 6 unit daripada paksi X. Jarak inilah 6 unit. Kalau kamu tengok dekat bahagian yang negatif, bahagian belakang negatif ni pun dia 6 unit. Tengok yang bahagian dekat paksi Y ni pun 6 unit. Dan dekat depan sini pun dia 6 unit. Tengok nilai Y dia. 6 unit semua. Begitu juga untuk soalan 2 ni. Dia minta kita cari nilai H. Nilai H. Sama juga. Kita tengok. Dia ada berikan kita 3 poin juga. 3 poin. Nampak di sini. Jawapan dia H sama dengan 4. Kerana garis lurus X sama dengan 4, sentiasa berjarak 4 unit dari paksi Y. Dia sentiasa berjarak 4 unit dari paksi Y.
Macam mana kita tahu? Okay, kita tengok di setiap poin ni. Okay. Untuk poin yang pertama, nilai X dia adalah 4. Okay, bermaksud jarak dia dari paksi Y ni ke titik ni adalah 4. Begitu juga dengan yang titik kedua ni. Nilai X dia adalah 4 juga. X dia 4 juga. Okay, dan nilai poin yang ketiga kita nampak di sini, dia punya X pun 4 juga. Jadi maksudnya jarak dia tidak berubah lah, sentiasa sama 4, 4, 4. Jadi kita boleh katakan sini hash dia sama dengan 4. Untuk di ini kita cari nilai X lah. Untuk yang soalan A tadi tu kita cari nilai H, yang mana persamaan yang diberi Y sama dengan hash. Manakala yang B ni kita cari nilai H juga berdasarkan persamaan X sama dengan H. Okay. Ni untuk kalau soalan minta kita cari nilai berdasarkan graf garis lurus yang dia beri. Graf garis lurus yang dia beri. Okay. Seterusnya kita masuk kepada kaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. X per A tambah Y per B sama dengan 1 dengan Y sama dengan MX plus C. Okey. Kita lihat apa kaitan dia antara ketiga-tiga persamaan ni. Okey. Yang pertama ni. Persamaan garis lurus dalam bentuk AX plus BY plus BY sama dengan C. X per A tambah B per tambah Y per B sama dengan 1 dengan MX Y sama dengan MX plus C menghasilkan graf garis lurus yang sama jika nilai pintasan X dan nilai pintasan Y adalah sama. Untuk ketiga-tiga graf ni lah. Untuk ketiga-tiga persamaan ni. Okey, jadi secara generalisasi kita boleh katakan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C boleh juga ditulis dalam bentuk AX plus BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey. Di mana keadaan dia di sini A tidak boleh sama dengan kosong dan B tidak boleh sama dengan kosong. Okay. Kenapa keadaan ini diberikan? Okay. Kita tengok ini. Kalau A diberi kosong, persamaan dia tidak akan sama lah. Dia akan kurang X ataupun dia akan kurang Y. Kalau nilai A ni dia beri kosong ataupun nilai B dia beri kosong. Persamaan jadi akan berubah lah. Okey.